25 Ya Aini Rasul pilihan, nama yang tersebut, nama yang tersebut dalam Al-Quran. Martabatlah yang tinggi, Ya Aini dilebihkan Tuhan. Hendaklah jazam, hendaklah jazam Rasul pilihan. Istanbul, muzium dalam kota. Di celah-celah kepesatan pembangunan kota sejarah ini, masih banyak warisan para rasul dan sahabat yang mesti ditonton dan diambil iktibar. Jejak kami bermula di sini, menyusuri kesibukan kota hingga ke ceruk kampung dan desa. Semakin jauh kaki melangkah, semakin subur minda dan jiwa, diiringi suka duka menduga kembara. Dan hasilnya, lahirlah Jejak Rasul 2, penyambung kisah insan pilihan musim kedua. Masihkah anda ingat makam Nabi Hud alaihissalam? Jabal Musa, tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Gua kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam di Sanli Urfa. Dan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kahira. Ternyata kisah hidup Rasul dan perjuangan mereka bukan satu dongeng, bukan cerita rekaan, tetapi kenyataan. Pada setiap petang Ramadan mulai esok, Jejak Rasul 2 akan memaparkan lanjutan kisah insan pilihan Tuhan, termasuk beberapa penemuan baru yang kami sendiri tidak menyangka. Lima belas kru TV3 meninggalkan keluarga dan rakan selama 94 hari demi menyambung tugas di 7 negara Asia Barat dan Asia Tengah. Turki, Uzbekistan, Jordan, Irak, Mesir, Syria dan Lebanon. Inilah destinasi Jejak Rasul musim ini. Kami mengembara jauh ke kawasan pedalaman, mendaki gunung dan mengharungi bahang musim panas mencecah hampir 60 darjah Celcius. Semuanya demi mengesan jejak insan pilihan. Kisah Ashabul Kahfi yang tertidur selama beratus-ratus tahun mengingatkan kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa, memati dan kemudian menghidupkan semula insan ciptaannya. Sekumpulan pemuda beriman melarikan diri daripada kekejaman Raja Rom yang memerintah kota Apsus ketika itu. Mereka rela hidup dalam buangan, malah sanggup pula mempertaruhkan nyawa daripada menurut kemahuan masyarakat yang tunduk kepada hawa nafsu. Mereka akhirnya bersembunyi di dalam sebuah gua. Dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tertidur dan terjaga semula lebih 300 tahun selepas itu.
Kami mengesan 5 gua yang didakwa masyarakat tempatan sebagai tempat persembunyian pemuda Ashabul Kahfi. Tahun lalu kami menemui sebuah gua di Amman, Jordan. Kali ini, kami berjaya mengesan 4 lagi gua Ashabul Kahfi di Efes, Tarsus dan Afshin, kesemuanya di Turki dan di Damsyik, Syria. Setiap gua mempunyai kesan-kesan purba menarik. Penduduk tempatan pula mempunyai bukti untuk mempertahankan dakwaan mereka. Apakah alasan mereka? Di manakah gua Ashabul Kahfi yang sebenarnya? Saksikan semuanya dalam episod ke-18. Harran, antara kawasan penempatan manusia terawal di dunia. Kami menemui penduduk Turki berketurunan Arab yang mahu menunjukkan arah ke sebuah desa terpencil. Dakwah mereka, itulah kampung Nabi Syuaib alaihissalam. Perjalanannya jauh, dan hati kami sentiasa dicengkam keresahan kalau ada bahaya yang mengintai di kiri kanan jalan. Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada kaum Madian yang menetap di Ma'an. Ma'an terletak di antara Syam dan Semenanjung Arab berdekatan Laut Mati. Penemuan terbaru di Harran, sajian menarik episod ke-24. Namrud bin Kan'an, Raja Babylon yang berhati batu. Kedudukan singgasana dan kuil Namrud di puncak tinggi menguatkan teori kami bahawa Raja kejam itu gemar mempamerkan pengaruh dan kuasanya. Episod ke-27 merakamkan penjelajahan kru jejak Rasul ke 3 lokasi baru selain Abu Gharab di Iraq yang ditemui tahun lalu. Ikuti pendakian kami di Sanli Urfa dan Adiyaman dan saksikan sendiri tinggalan sejarah yang pernah menjadi simbol kebanggaan si Namrud yang bongkak. Di manakah tersadainya bahtera Nabi Nuh alaihissalam selepas peristiwa banjir besar yang melanda dunia ketika itu? Adakah di banjaran Ararat seperti yang sering diperkatakan pihak barat? Atau di Bhutan, di puncak sebuah gunung setinggi 4.000 meter seperti yang didakwa sesetengah pihak? Kru jejak Rasul mengembara ke bandar kecil Dogu Bayazid untuk mencari jawapan kepada teka-teki ini. Penduduk tempatan enggan mengesahkan di mana kapal tersebut dipercayai tersadai. Atau mungkinkah mereka mahu merahsiakan sesuatu daripada pengetahuan orang luar seperti kami? Ekspedisi mencari bahtera Nuh telah dimulakan sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam lagi dan bertumpu di puncak Ararat yang mencecah 5.200 meter. Namun petani Kurdish ini memberitahu kami boleh menemui apa yang kami cari di Al-Judi, kira-kira 25 km di selatan Ararat. Apakah kami berjaya mengesan Bukit Judi? Episod ke-28 mengungkai misteri bahtera Nuh. Madain pernah menjadi pusat pemerintahan Empayar Parsi yang digeruni. Mereka
mereka menguasai wilayah yang luas selama beratus-ratus tahun, bermula seawal kurun ketiga lagi. Namun pada kurun ketujuh, mereka mula dicabar Khalifah Islam yang cuba menyebarkan risalah Tauhid keluar Mekah dan Madinah. Tentera Islam akhirnya berjaya memasuki Madain pada tahun 637. Dengan kekalahan Parsi, banyak simbol kekuasaannya diserah ke tangan Islam, termasuk Aiwan Kisra atau Istana Putih. Ada kisah menarik mengenai singgahsana Maharaja Parsi ini. Semasa Rasulullah SAW dilahirkan, istana ini retak dan api yang tidak pernah padam selama bertahun-tahun tiba-tiba terpadam. Apakah alamat yang tersirat? Ikuti kisah istana idaman ini dalam episod ke-14. Tasik dengan puluhan pulau kecil ini mempunyai pelbagai tarikan tersendiri. Salah satu pulaunya menjadi tempat bersemadi sahabat Nabi berketurunan Yahudi yang dijanjikan syurga kerana terbuka hatinya di suluh nur hidayah ilahi. Dialah Abdullah bin Salam. Hayati liku-liku hidup dan perjuangan insan pilihan ini dalam episod ke-6. Saint Catherine dikunjungi sekali lagi bagi menyempurnakan misi yang belum selesai. Lembah bersejarah ini berakam kisah perjuangan seorang Nabi Ulul Azmi bersama kaumnya. Di sini tumbuh serumpun pohon istimewa. Kewujudan pokok Musa sering diperkatakan. Setengah masyarakat pula menganggapnya suci. Apakah cerita menarik di sebalik rimbunan ini? Jejak Rasul menyingkap kepercayaan karut segelintir masyarakat dalam episod ke-20. Tandus dan gersang, saujana mata memandang. Hanya tunggul kayu dan lautan pasir seluas ratusan kilometer persegi. Padang pasir tih merentang luas di Sinai. Arahan berjihad mereka nafikan. Akibatnya, Bani Israel sesat di padang pasir yang luas ini hampir setengah abad. Dan peristiwa itu menjadi iktibar kepada generasi kemudian. Ikuti kisah kedegilan mereka dalam episod ke-20. Negara beriklim Mediterranean ini wujud sejak berabad yang lalu. Tamadun purbanya silih berganti. Jabal Qasiyun, saksi akurnya Habil yang bertakwa dan Qabil yang terpedaya. Di bumi Syria, jejak Rasul mengajak anda mengimbas kisah Al-Quran. Kisah sejarah awal Bani Adam, pertembungan antara nafsu dan takwa. Apabila nafsu mengabui jiwa, manusia lupa siapa musuhnya paling utama hingga berlaku pembunuhan pertama di atas dunia. Ikuti kisah tragedi berdarah ini dalam episod terakhir Jejak Rasul. Badrusiah terletak 44 km dari Latakia, Syria. Jejak Rasul membawa anda ke Syria, menghirup udara segar dan menikmati panorama indah Teluk Suwaidiyah.
Dikatakan seorang nabi pernah singgah di sini. Ulama berpendapat, manusia alim yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah Nabi Khidir alaihissalam. Baginda antara 4 nabi yang dikatakan masih hidup hingga ke hari ini. Nabi Musa alaihissalam pernah merantau jauh untuk berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala tahap ilmu yang tinggi. Nabi Khidir alaihissalam rajin mengembara dan tempat baginda pernah singgah dijumpai di Mesir, Irak, Uzbekistan dan Syria. Jejak Rasul menyingkap misteri Nabi Khidir di Badrusiyah dalam episod ke-25. Kami membawa anda ke bandar Homs, Syria. Kebijaksanaan dan ketangkasan beliau di perbatasan menggerunkan pihak lawan. Saifullah itulah gelaran buat Panglima terbilang Khalid Al-Walid. Terbuka hatinya untuk memeluk Islam setelah dipikat kebenaran dan kesyumulan Islam yang diperjuangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid diberi penghormatan memusnahkan Lata dan Uzza, berhala kaum jahiliyah berhampiran Kaabah. Khalid diberi tanggungjawab mengusir tentera Rom Timur di Yarmouk sehinggalah akhirnya Syria dikuasai Islam. Setiap inci tubuhnya berparut akibat luka perang. Ketika sedang nazak, sahabat Rasul yang mulia itu mengungkap bait syair kekecewaan. Mati syahid cita-citanya, namun takdir ilahi menentukan beliau wafat di rumah, bukan terkorban bersama syuhada di medan perang. Ikuti kisah Khalid Al-Walid dalam episod ke-9. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tanpa sia-sia. Pada setiap ciptaannya tersirat rahsia untuk dibongkar dan seterusnya dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia sejagat. Begitu juga pada tinggalan para rasul yang diwariskan kepada kita hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 17 maksudnya, Ia menurunkan air hujan dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhluknya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung dan daripada benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan juga timbul buih seperti itu. Demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan yang salah. Adapun buih itu akan hilang, lenyaplah ia hanyut terbuang. Manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia, maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misal-misal perbandingan.